اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada uh, kelas bahasa Al-Quran level 2 pada hari yang tak biasa. Saya mohon maaf. Dan terima kasih pertamanya kepada semua yang meluangkan masa juga sekejap pada pagi ini. InsyaAllah kita nak sambung perjalanan kita dalam bahasa Al-Quran. Kita sedang membincangkan pada bahagian-bahagian yang terakhir umum pelajaran kita untuk bahagian yang awal ini kan, dan sebenarnya selepas pada ini kita boleh berjalan sendiri dah kan, dan kalau nak sambung lagi yang lebih tinggi pun dah ahlan wa sahlan, dah boleh dilakukan nanti insya-Allah. Baik, kita sedang melihat kepada fi'il juga lagi. Sebelum ini kita melihat pada fi'il yang dibahagikan kepada sulasi, dan kita sedang melihat kepada fi'il yang dibahagikan kepada rubai. Fi'il rubai yang memang asal perkataan itu ialah 4 huruf. Dan kalau kita melihat pada Al-Quran ada, tetapi dia tak banyak, so kita tak tekankan sangat. Cuma kita kata apa, macam ambil info sahaja tentang perkara ini. Kerana ada beberapa perkataan yang digunakan itu adalah perkataan yang kita familiar. Dan kalau nak cari root dia memang tak jumpa lah. Kalau cari yang 3 dia memang kena cari yang 4. Baik, kita dah melihat pada rubai al-mujarrad yang memang asalnya memang 4 huruf sahaja tanpa ada tambahan, dan itu hanya satu sahaja perkataan, iaitu fa'lala. Hanya satu sahaja. Dan kita melihat pada pagi ini, teruskan pada rubai mazid, iaitu fi'il yang ada 4 huruf berserta tambahan 4 plus. So kita ada 4 plus 1 dan 4 plus 2. Cuma dalam ketiga-tiga perkataan ini kan, ada yang tak ada pun dalam Quran bentuknya. Nanti kita akan lihat. So kita nak lihat pada bentuk yang ada digunakan dalam Al-Quran sahaja. Baik. Untuk satu huruf. Okay. Untuk rubai mazid biharf ataupun 4 fi'il 4 huruf berserta tambahan 1 huruf, muazzannya adalah tafa'lala. Dan ini kita sekali lalu sahaja. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran dia tidak ada bentuk ini digunakan. Tak ada bentuk ini digunakan. Wazannya ialah tafa'lala, mudhari'nya tafa'lalu, masdarnya tafa'lulan, isim fa'ilnya mutafa'lilun, dan fi'il amarnya ialah tafa'lal. Beberapa perkataan yang ada, sebelum kita lihat tadahraja, tara'ra'a, taba'thara, tajalbaba, tajawraba dan seterusnya. Perkataan yang kedua, if'allala. Ini adalah rubai mazid 2 huruf, 4 tambah 2 huruf, if'allala. Ini juga tak ada digunakan dalam Al-Quran. Wazan ini juga tak ada digunakan dalam Quran. So wazan tak ada guna dalam Quran ni kita tak fokus sangat. Kenapa? Kerana memang pembelajaran kita dalam bahasa Arab Al-Quran ini ialah kita hanya fokus kepada bentuk-bentuk ataupun pelajaran yang Quran ada gunakan. Sebab again kita balik tujuan asal kita adalah untuk nak guna bahasa Arab ini sebagai tools untuk tadabbur kan. So kita nak ambil apa yang Quran gunakan. Yang Quran tak gunakan, habis tu tak payah belajar ke, boleh je belajar. Tak ada masalah. Cuma kita tak tekanlah di kelas kita ni kan. Sebab kita nak fokus kepada tadabbur. So kalau nak fokus kepada perkataan yang Quran gunakan pun dah banyak maklumat yang perlu kita tahu. Kalau kita tambah lagi maklumat yang Quran tak guna, lagilah bertambah-tambah lagi. Kan, kalau kata lupa, dia akan lagi banyaklah lupa nanti kan. Sebaiklah lupa yang sikit daripada lupa yang banyak. Tak adalah sebersalah sangat rasa tu kan. Sikit je rasa dia punya sebersalah dia. If'allala, ya saya.
Maknanya tak ada, bentuk dia tak ada dalam Al-Quran, tapi dalam bahasa Arab, percakapan semua, kitab, apa semua ada maknanya. Ada. Okey. Ada. Dia tak ada dalam Quran tapi dalam bahasa Arab ada. Digunakan. Dalam bahasa Arab ada. Dalam kamus ada lah. Dalam kamus ada. Dalam kamus juga ada. Cuma jangan pelik kalau ada kamus yang tak ada. Mungkin kita jumpa dalam kamus A, dalam kamus B tak ada. Tengok dalam kamus B ada, dalam kamus A tak ada. Sebab perkataan-perkataan yang rubai mazid, rubai mazid ni dia memang jarang kita akan jumpa. Bahkan ada perkataan-perkataan yang pelik kan, sangat jarang didengari, sampai dalam kamus pun tak ada. Punya jarang digunakan. Ustaz, nak Ya, tanya. saya. Silakan. Rubai 4 huruf. Ada aja kat sini. If an lala ni banyak huruf ni Ustaz. Macam mana ni tak faham. Okey, baik. Okey. Benda mata, dekat mata, tak nampak. Mana satu dia punya apa tu? Huruf dia kan? Okey, kita pergi kat sini. Okey. If an lala. Mana satu dia punya root word dia? Okey, kejap. Kita ambil kat sini lah. Kita besarkan. Okey. Root word dia kat mana? Root wordnya of course lah. Fa, ain, lam. Lam. So ini adalah 4 root word dia. 1, 2, 3, 4. Kan? Kena 4 lah sebab ni adalah rubai. So ni 4. So tambahannya ialah apa? Tambahannya ialah alif dan juga nun. Alif ni adalah dia punya tambahan dia. Fa, ain, lam, lam adalah dia punya root word dia. Okay. So if'an lala yaf'an. Lam pun tambahan juga Ustaz. Ayo, belum tanya Ustaz. Tak, dia masuk dalam root word. So rootnya adalah fa, Fa'an lala. lam. Dua tu kira satu lah. Fa'ala. Biasa fa'ala. Lam, okey. Lam ini, so lam ini dia masuk dalam root word. Kenapa dia letakkan huruf yang sama? Sebab asalnya kita 3 huruf je lah, fa, ain, lam kan. So dia tambahkanlah lam itu nak tunjukkan ini adalah sebahagian daripada root word. Okey. Dia sebahagian daripada root word. Baik. So dia ada jadi 4 huruf lah. 3, 4. So lam yang kedua ini, yang nombor 4 ni, dia bukan lam tambahan. Dia memang asal daripada root word. Cumanya bila dia letak dalam bentuk ni kita nampak macam mungkin dia adalah tambahan ataupun samalah kan. Cumanya kalau kita lihat pada perkataan, huruf yang mewakili lam ini dia tidak semestinya sama. Okey, contoh. Kalau kita lihat, kita ambil yang ada contoh perkataan sebelum ni. Contoh di sini perkataan okey. Okey, ini perkataan. Kita ambil perkataan ni. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini dalam surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Okay, perkataan bu'thira. Ada berapa huruf? Ba 1, ain 2, sa 3, ra 4. So ada 4 huruf. Okey. Mana root word dia? Semua itu root word dia. Inilah wazan dia adalah fa, ain, lam, lam. So ada 4 huruf. So lam ini lam daripada root word. Lam yang kedua, ini juga adalah root word. Dan dia tak mesti huruf yang sama. Contoh, dia tak perlu jadi ba, ain, sa, sa. Kan? Sebab kat sini kan ba, ain, sa, ra. Bila kita pecahkan. Lam sama dengan lam. Adakah kalau di sini sa, huruf selepas tu kena sa juga? Jawapannya tidak. Dia cuma nak bagi tahu dia ada 4 huruf je. Huruf apa tu tak kisah. Dia boleh sama, dia boleh jadi tak sama. Tak ada masalah. So sini bu'thira, ini adalah 4 huruf. Kalau cek dalam kamus ba, ain, sa, kita tak jumpa.
Cari ain, sa, ra juga tak jumpa. Kena cari ba, ain, sa dan ra. Barulah kita akan jumpa makna untuk perkataan tersebut. So keempat-empat ini adalah root word dia. Maka kalau kita letakkan dalam asalnya dalam perkataan fi'il, dia akan jadi fa, ain, lam, lam. So lam kedua ini adalah sebahagian daripada root word, dia bukan tambahan. Dia bukan tambahan. Dan dia tidak mesti menjadi huruf yang sama. Kalau sini lam, sini kena lam. Maksudnya kalau sini ba, adakah sini kena ba? Tak. Kalau sini jim, adakah sini juga kena jim? Tidak. Tak mesti. Yang dia nak bagi tahu adalah bilangan sahaja. Bilangan. Itu sini zuhziha. Kan 1, 2, 3, 4. Kan fa, ain, lam, lam dia punya pattern dia rubai. So zaiha, zaiha. So inilah kena cari dalam kamus. Boleh? Baik. Ustaz, Ya saya. nak tanya. Balik semula Ustaz. Tadi yuk Okey. fa ain lam lam. Fa'ala, tapi ini dia fa ni ba ni fa ain lam lam sa-ra ni kan. Tapi baris bawah. Okey. Ini dia terjemahan pula lah. Asalnya dia adalah ba'sara. Kenapa dia jadi bu'sira? Sebab ini bentuk pasif. D. Oh, okey. Ini pun sama D. Oh, nak baca? Dia bentuk pasif. So D. Kalau bentuk, ada tak bentuk yang asal? Ni ada bentuk asal ni. As'asa, damdama, hashasa. Ini waswasa. Ini semua fa'lala. Ini dia punya baris, ikut baris asal dia. Alright. So ini rubai kita if'al lala dengan tambahan dua huruf iaitu alif dan juga betul, alif dan juga nun, bukan hamzah, alif dan juga nun adalah dua huruf tambahan. So nanti tambahan huruf tu bau mana apa kita dah lihat sebelum ini, tambahan alif dan juga nun pada fi'il. Cuma nanti fa'il lam lam itulah dia punya rootnya, dia dah ada 4. Baik. Kita lihat pada contoh. Nak cari contoh pun sebenarnya bukan senang. Susah. Sebab perkataannya tak banyak. Saya memang bukan cek dalam kamus lah. Cek dalam kamus memang rabak mata nak menengok semua perkataan dalam kamus tu kan. Memang kena cari kat Google je. Apakah perkataan yang dalam wazan ni. Baik. Antara perkataannya ada ihran jama. In fact ini tiga-tiga perkataan ni saya waktu jumpa, itulah kali pertama jumpa pun saya tak pernah jumpa. Perkataan ni sebelum ni tak pernah jumpa. Ihran jama. Okey. So ihran jama perkataannya. So kita tahu apakah root wordnya. Sini. Fa, ain, lam, lam iaitu ha, ra, jim, mim. Ha, ra, jim, mim. So ha, ra, jim, mim itu dia punya root dia. Ni harjama. Asalnya adalah pada 4 huruf ini. Ditambahkan dengan alif dan juga nun kerana ada makna tambahan pada perkataan tersebut. Harjama. Baik. Ihran jama fi'il madinya. Mudhari'nya jadi macam mana bunyinya? Ranjimu. Baik. Yahranjimu. Ini kita try buat je. Saya tak betul fokus pun sebab sekali laju je kita. Yahranjimu. Masdarnya Jaman. Jaman. Nak sebut pun belit-belit lidah Ustaz. Fa'ilnya Muhranjimun.
Yang macam-macam dia. Muhranjimun. 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 Okay. Ya. Fi'il amarnya ni senang lah. Ranjim. Ranjim. Okey. Maknanya Ustaz, maknanya. Maknanya saya pun dah tak ingat dah apa makna dia. Nak cari kamus. Kamu, kita buka kamu jom. Harjama apa maksud dia? Saya pun tak ingat. Harjama, berbuat Jarang dosa. pakai. Berbuat dosa. Ya, betul. Guna rejam. Harija. Macam lagu pula. Harajan. Try buka kamus. Buka Rajim. kamus. Harojimin. Okay. Jim ha. Okay. Kita cari ha. Kemudian ro. Sempit. Menyempit. Dal. Yang dirajam. Ro. 250. Harajim. Okey, dah jumpa harajim. Cari harjama. Ada tak? Harja, hadatha, haraj. Mengumpulkan, menghimpun. Ini ada harjuj. Harjaf. Harjal. Hurjul. Ini harjam. Dia mengumpul, menghimpun. Mengumpul, Ustaz. Ihranjama, berkumpul, berdesak-desakan. Ya. Muhranjim. Ni ada. Rupanya banyak ada ni hurjul, harjal, Harjama. harjaf. Ini pun saya tak pernah dengar. Ini betul dia. So, ni ada lah, alhamdulillah lah kamus ni ada bagi. And ihranjamal qaum. Okey, macam tadi ihranjamal qaum. Baik. Keterangan kedua, ini pun nak sebut pun payah. Iq'an salsa. Sasa. Baik, kalau cari ru'nya apa? Qaf ain sin sin. Qaf ain sin sin. Baik, qa sasa kalau sebutkan dia qa sasa. Baik. Iq'an sasa madinya mudhari'. Dari silu. Sisu. Nak sebut susah, Ustaz. Aduh. Jangan tertelan halkum tu sudah. Hilang lah, tak boleh bercakap pula nanti. Hei. Pasal dia. Iq'in sahasan. Jenuh kalau cakap Arab perkataan dia macam ni. Jenuh nak bercakap. Fa'ilnya Mukaan sisun. Baik. Fi'il amarnya ialah iq'ansis. Apa makna dia? Jom tengok, saya pun nak tahu kan makna dia apa. Qaf nun. Zain sin shin sad ta za ain fa nun. Okey, qaf nun sin kan? Qaf ain, maaf, qaf nun pula bagi jadinya. Salah. Qa sasa. Okey. Sin shin sad ta za ain. Baca jauh. Dia mukaddam. Okey. Qaf ain sin. Gunalah kaedah yang apa tu yang Ustaz Hafiz saja tu Ustaz. Type type aja kan. pakai Control fine. dia pakai apa tu, apa nama dia panggil? Okey, Qa'isa ya ka'asu qa'asan dah ada dah.
Iq'an sasa, menonjol keluar. Menunjuk Iq'an keluar. sasa terbelakang, terlambat, mundur ke belakang. Okey. Ni ni tu ni. Taqa' wasa. Muq'ansis isim fa'il lil iq'an sasa asyadid, maksudnya yang kuat. Okey, insya-Allah. Yang kuat ataupun yang terlewat, yang terkebelakang. Okey. Ni tadi banyak macam-macam ada ni. Oh, yang 4 huruf ni. Qa'a. Taqa'u. Gemencing. Ni qa'washa. Membanting, merumpukan. Oh, boleh lewat ayat. Macam-macam lah. Ustaz, Google Translate kata, I can't believe it. Unbelievable. Sebab banyak makna sangat, sebab tu tak percaya tu. Ansasa ni, Google Translate kata. Dia I can't believe ada word ni ke maksud dia. Ini ada Dalam Quran tak apa Ustaz. kof. Yelah, itulah alhamdulillah kan Quran tak guna perkataan-perkataan yang macam ni kan. Tak, kita nak nyebutnya pun dah susah. So Quran dia senang, bukan saja daripada sudut perkataan tu, nak sebut tu dah senang, nak dapatkan makna senang, macam masya-Allah, macam-macam Allah mudahkan. Baik, ihwan sala. Ruwetnya apa? Ha, waw, sod, lam. Ha waw salam. Okey. Ihwan sala madinya, mudhari'nya Yah, Ya, Ya. silu. Yahwan silu. yahwan silu. Masdar Winsalan. Winsolan. Sorry. So kesah. Sorry Ustaz. ihwin salan. Okay. Fa'il dia Muhwan silun. muhwan silun. Fi'il amarnya ihwan sil. Maksudnya apa? Kamu jawab. Kita cari tadi apa? Ihwan sala. Cari ha. Lagi apa? Wow. Sad. Lam. Lam. Tak jumpa. Kalau control find tak jumpa. Kita cari ha, alif, sad. Ada jumpa tak? Tak jumpa juga. Zai, zara, zai, sini. Ha. Ajar yuk Google aja. Senang. Google kata Ihwan Sola ni I won't pray. Dia I won't believe ni, I won't bring. Cannot brain. Ni kalimah-kalimahnya orang muda punya kalimah ni Ustaz. Tak. Apa tu, mungkin yang alif kat depan tu dibaca hamzah, itu jadi I. Mula dengan I. Hasafa, hasila, hislim. In hasama. Tak ada, dah masuk dot lah. Hawan sola Ustaz. Apa urut dia tadi? Wow tak Cari masuk. wow. Tak ada tu. Hawaw. Cari wow. Hawaw orang Melaka lah. Wow, orang belakang Ustaz. Itu lagi kalau tak jumpa baru tu jadinya. Dah cari tak jumpa. Wah, memang itulah yang keluar nanti.
Wow. Wow belakang. Wow sort lah. Lepas nun wow. Okey, dah masuk ha alif sad. Zai sin shin sad. Ayah. Wow dulu Sad. Ustaz. Wow dulu. Itu Kita jumpa Wow. ada hausala Tu wow sort. mengumpulkan. Kita nak cari Kandung kencing. kan hausala kan. In hausala. Tembolok burung mengumpulkan sejenis burung undan kandung kencing. Ambil inilah mengumpulkan, menghimpunkan. Hausala. Maksud dia pelik Ustaz. Burung hausala sejenis Dia maksud dia lebih kurang sama tu, tempat berkumpul tu. tempat berkumpul kandung berkumpul kencing. lah. Tempat Kandung berkumpul. kencing lah. tu tempat kencing berkumpul, tempat Berkumpul lah tu. bolok tu tempat makanan dia berkumpul. Betul. Berkumpul. Itu dia punya keyword dia, berkumpul atau berhimpun. Sama dengan apa tadi, ihron jaman. Oh, ni tempat dia. Tempat berkumpul, tadi berkumpul. Baik. So ni wazan if'al lala. Okey. Ustaz, sorry Ustaz. Ya, saya. Apa ni, pattern ni, if an lala ni, kalau Ustaz punya wazan nombor 10, istaf'ilun. Ada beza macam mana Ustaz? Istaf'ala. Istaf'ilun. Ustaz punya wazan nombor 10 tu. 3 campur 3. Yang sebelum ni punya istaf'il. Istaf'il. Ilun apa gitulah. Okey. Maksudnya dia sudah Ini apa pun, huruf ke? Ini if'al lala. So dia 4. Ini 4 campur 2. Yang wazan 10 Ustaz tu 3 campur 3. 6 jugalah. Betul. Dia akan pergi dia sebab dia bezanya pada rubai mazid dan sulasi mazid. Okey. Bilangannya mungkin akan sama tapi ruwetnya itu bilangan ruwet itu berbeza. Okay. Satu ruwetnya adalah 3 huruf, satu lagi ruwetnya adalah 4 huruf. Okey. Beza. Bilangannya akan sama. Dia akan sama juga. Yang wazan 10 tu ada dalam Quran, yang ini tak ada. Betul. Baik. Kita lihat yang terakhir, wazan rubai yang terakhir, rubai mazid 2 huruf iaitu if'alalla, dan ini ada dalam Al-Quran. Dan bentuk yang perkataan dalam Qurannya pun adalah perkataan yang kita sangat familiar. Okey. So kita tengok if'alalla. If'alalla. Kalau kita lihat pada wazan ini, okey, apakah ruwetnya? Fa, ain, lam. So itu ruwetnya. Tambahannya apa? Tambahannya ialah alif dan juga kita ambil sabdu kat situ sebagai tambahan dia. Walaupun sabdu tu kan dia ada satu lagi huruf kan. Tapi kita ambillah dia sabdu itulah sebagai dia punya tambahan dia. Alif dan juga sabdu tambahan untuk sini. So tambahan ni adalah 2 huruf, 4 tambah 2. Madinya ada if'alalla. Kita ada dulu dalam yang sulasi ada juga bunyinya if'alla, betul tak? Kalau dalam sulasi if'alla. Sini if'alalla. Dia tambahan sikit. If'alalla, yaf'alillu, if'illalan, muf'alillun dan if'alilla. Bila huruf yang terakhir ada sabdu, kan, kalau kita tengok madinya dan mudhari'nya sama tak? Sama, tak ada beza. Sebiji sama. So macam mana nak tahu? Untuk kita di awal ni kita tengok pada terjemahan lah. Kan, nanti ke depan kita boleh tahu daripada konteks ayat tu, bentuk ayat tu kita boleh agak dah. Adakah ini madi ataupun fi'il am. Baik. Fi'il ini if'alalla, dia masuk pada madi dan mudhari' dan membawa tanda-tanda yang sama. Waw alif, akhir perkataan, ta sukun, ta baris atas dan seterusnya. Tanda dia adalah sama walaupun perkataannya itu pelik.
So jangan bimbang. Sebab itu untuk tanda, kalau kita dah kuasai dia, semua tanda madi mudhari' ni, bagilah perkataan apa pun, panjang macam mana pun, pelik macam mana pun perkataan tu, kita tetap akan boleh kategorikan dia. Dia isim, fi'il ataupun harf, dia madi ataupun mudhari'. So itu guna tanda-tanda ni. Itu kita perlu kuasai, kerana tanda ni dia akan pakai lama sangat. Kalau belajar bahasa Arab memang sampai bila-bila lah akan pakai tanda ni. Baik. Nanti kita akan lihat pada bahagian masdar ni, nanti dia akan apa tu? Kenapa masdar tu sabdu depan pula dulu baru Tu nanti kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey. So if'alal la yaf'alilu, if'il la dan muf'alilun dan juga if'alil. Kita lihat pada contoh Ishma'alla. Ishma'alla. Okey. Madinya adalah Ishma'alla. Mudhari'nya ialah Yasma'ilun. Yasma'illu. Yashma'illu. Ma'illu. Masdarnya Ismi'alan. Ismi'alan. Bismillah. Ismi'alan. So caranya macam mana? Okey, caranya kita salin je balik. So alif adalah tambahan. Ma adalah ru'a yang pertama. So ru'anya shin. Okey, settle. Mim. Ain adalah ru'a yang kedua, iaitu mim. Settle. Baik, lam ini adalah lam Tasdid. ru'a yang ketiga di sini. Okey. Ru'anya yang ketiga. So ru'a ketiga dia apa? Ain. Ain. Okey, atas ain, huruf atas ru'ut yang ketiga tu ada apa? Tasdid. Sabdu. Baris atas dan selepas tu ada alif. Betul tak? Alif. Kan sini lam saja. Sini ada alif. Okey. Kemudian ru'ut yang terakhir lam tanwin atas. So di sini adalah lam atas. So bunyi akan jadi Ishma'alan. Ishma'alan. Baik. So yang mana kat sini kalau kita lihat pada madi, sabdu itu berada di sini. Dia macam seolah berpindah kepada huruf yang sebelum itu. Bila dia masuk pada bahagian masdar, dia akan berpindah. Okey. Jadi ain tu yang dua pula dah. Betul, ain tu, sabdu tu yang pada ain. Sebab itu saya letakkan tanda dia adalah alif dan juga sabdu supaya kita mengalihkan sabdu sahaja. Kita mengalihkan dia punya sabdu tu. Okay. Jangan hari huruf. Sebab kalau kita huruf nanti kita akan rasa macam lagi susah. So saya kata alif dia punya sabdu je. Alif sabdu. So Ishma'alan. Muf'alilun dia jadi mushma'ilun. If'alillah adalah fi'il amarnya. Tapi sabdu balik-balik ke akhir tu. Ayolah, apalah susah nak pusing-pusing Betul. Tak, dia okey tu sebab dia ikut Only masdar ni je lah yang satu-satu. Masdar dia je berubah. Fa tu ikut fa ada sin, mim tu ain, alif lam tu untuk ain. Sebab itu bila kita yang tahu sabdu dia kat situ, lam alif tu, lam alif dah ada sadu tu, dia sebenarnya dia ain lah yang kita gunakan tu kan, ain alif tu. betul. Jadi sabdu dia kat situ lah. So bila kita tahu dia punya ni bentuk dia, kita tahu dia punya ru'a dia, fa ain lam lam kedudukan dia. So mudah kita nak jadikan dia bentuk, nak tarik dia tu kita mudah sikit bila tengok pada ru'a dia. Itu pada if'ilalan kan, jumpa pattern tu masukkan dia punya ru'anya pada huruf fa ain lam. Tapi yang lam alif tu memang kita kena tambah balik apa ya, tambah masdar soalnya memang ada tambahan alif. Adapun kat sini yang last sekali tu. Last ni alif tambahan tu sebab dia apa dia? Atas.
atas tanwin. Maaf, dia tanwin atas kan. Dia Kalau tanwin. katakan kita tulis dia tanwin depan contohnya. Nak tunjukkan dia tu kata terbitan lah. Hmm. Kalau depan dia akan jadi bunyi macam ni, ismi'a, Lalu. dia akan jadi lun. Lun saja ataupun ismi'alin Boleh juga. saja. Cuma alif tu tak ada lah. So alif tu datang sebab ada Dia tanwin atas. tanwin atas. Dia kena bagi atas lah Ustaz. Tak boleh lah. Betul. Kalau atas Tanwin kena atas ada dia alif kena tu. ada alif. Okey. Kan? Baik. Kalau ikut tajwid tanwin atas memang kena ada alif. Betul. Betul. Okey. Ishma'azza. Okey, madinya mudhari'. Yasma'iz. Yasma'izzu. Yash. 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 Yasma'izzun. Yasma'izzu. Yashma'izzu. Yasma'izzu. Okey. Izzu. Ishmi. Masdarnya ishmi'azan. Fa'ilnya mushma'izzun. Ini kalau kata cakap Arab kan, kita akan banyak dengar perkataan mush. Mush sahaja dah ada makna. Kalau Arab yang bahasa pasar lah. Kan sebut mush. Masa ni Ustaz. Mush. Mush sahaja. Sebab mush ini dalam bahasa Arab pasar digunakan untuk perkataan bukan ataupun tidak. Bukan ataupun tidak. Contoh, engkau ke yang buat ni, dia akan kata mush ana. Bukan aku. Dia akan guna mush. Bukan la. La'ana. La. Dia sebut la aja ni. Kadang guna la kan. Dia kata mush ana. Kan. Ataupun kata kat sini kata betul mushuna. Dia akan guna mush. So mush di bahasa pasar untuk perkataan tidak ataupun bukan. Fi'il amar dia bunyi sama dengan fi'il madhi ishma'azza. Ishma'izza. Maaf. Okey. Isbatarra madhi mudhari'nya Yasbatiru. yasbatiru. Okey. Masdar isbitaran. Bila dapat beberapa perkataan dah boleh dapat kan? Rentak tu dah boleh dapat dah. Failnya musbatirun. Dan fi'il amarnya ialah Sama dengan mati. isbatir. Beza sikit lah. Beza ini if'alillah, ni if'alallah. Beza pada baris huruf yang terakhir tu. Sini jadi isbatir. Ni isbatar. Baik. So perkataan ni susah, pattern ni susah. Tapi alhamdulillah kan Quran gunakan dia sangat tidak banyak, hanya ada beberapa perkataan sahaja. Dan beberapa perkataan itu pula adalah perkataan yang kita dah biasa. Baik, kita lihat contoh dalam Al-Quran. Okey. Biasa perkataan ni? Makan. Sangat kan. Firman Allah Subhanahu fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Baik, perkataan yatma'anna. Okay. Nak cari tanda, tanda isim, tanda fi'il yang asas untuk madi mudhari' memang tak ada lah. Tak ada. Kita akan jumpa bila kita cari apa? Pattern. So mengikut pattern apa? If'alalla.
If alalla. So if alalla itma'anna. So itu dia punya pattern dia. Nak cari root, so rootnya adalah pada ta, mim, Mim, hamzah, nun. Itu dia punya Ayat? rootnya. So, dia akan bunyi Toma. tam'ana. Itu kalau dalam wazan fa'alala, bunyi adalah tam'ana. Tam'ana. Yatma'anna dan if'alal. Nah. Waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Wa tama'annu, silakan tanda yang ada. Alif wa alif. Waw alif sukun akhir perkataan. Kategorinya? Mudhari. Mandi. Apa tak ada betul kategori salah. Sorry Ustaz. Madi Ustaz. Baik. Madi. So dia adalah fi'il madhi tuma'annu. So nak cari root dia nak buat apa? Buang tanda. So buanglah waw alif tu. Potong dia, asingkan dia, tinggallah itma'annu sahaja. Kan, so nak cari madhi, bariskan semua di atas. Jadilah itma'an na dimikut wazan if'alal lah. Fa'iza tuma'nantum fa'aqimus salah. Itma'nantum, tanda. Tamim sukun. Mim sukun akhir perkataan sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun. Baik. Kategorinya tolong kategorinya. Tolong. Madi. Okay. Tak ada dah betul dah. Tersilap pula kategorinya. Okey baik. Dia alhamdulillah. Fi'il madhi itma'nantum. Okey, di sini kita tengok daripada nun tadi sabdu, dia dah buat jadi apa? Dia dah pecahkan. Dah tak ada kan sabdu tu. Kenapa dia pecahkan? Nak bersambung. Kerana dia nak sambung dengan Nak bersandar dengan tum. nak sambung dengan pelaku dia. Okey. So nak sambung dengan pelakunya tu kan salah satu kena sukun kan. So kalau nun tu sabdu baris atas, nak sukunkan. Macam mana nak sukunkan? Ada tak nun sabdu sukun? Tak adalah kan. So dia kena ada baris. So apa nak buat? Dia pecahkanlah. Asal dia adalah dua nun yang berbaris atas. So gabungkan dia jadilah dia nun sabdu baris atas kan. So salah satu disukunkan. So itulah dia nun yang belakang tu. Jadilah dia itma'nantum sebab nak disambungkan dengan dhamir. Baik. So bila kita nak cari tanda, nak buat apa? Buanglah tambahan tu. So jadilah itma'nan, kita akan dapat macam ni. Itma'nan. Macam ni. Alright, Ustaz, yang Hamzah sukun tu macam mana pula Patutnya okey baik. Terima kasih faham. Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz bertanya. Okey. Asal dia if'alalla. Okey, kalau kita pecahkan tulisan dia akan jadi dia akan jadi sebenarnya macam ni. Okey, sini lam sini. Asalnya adalah if'alla. Ini asal dia. Asalnya begini, if'allala. Ini asal dia. Bila dipecahkan. If'allala dengan if'alalla, mana lebih senang nak sebut? Walaupun if'alalla dah susah, tapi dia lebih mudah daripada disebut if'allala. If'allala. Sebab kena berhenti. If'allala. So if'alalla lebih mudah. So yang ini lam dengan lam, bila dia sama huruf dan sama baris, apa yang dibuat? Dia akan sekalikan lah. So disabdukan baris atas sebab dia sama. Okey, jadilah dia macam ni. So dia jadi macam ni tadi. If'alla. Tapi kalau kita sebut if'alla, orang akan terbayang tulisan dia macam mana? Kalau tutup mata dengan if'alla, apa tulisan yang akan kita bayangkan? Kita akan terbayangkan macam ni, betul tak? Ustaz, betul.
kita akan terbayangkan if'alla. Betul. Tapi sebenarnya kita ada satu lam kat situ. Macam mana nak bagi lam itu di-recognize, dimaklumi, dia ada di situ. Maka dibariskanlah dia baris atas. Jadilah bunyinya if'alalla. Boleh nampak? Boleh Ustaz. Boleh. Boleh. So itu asal usul dia baris. Dan dalam bahasa Arab memang perubahan itu berlaku. So dia adalah if'alalla. Okay, so ini dia punya pattern dia sekarang. Okay. Kalau kita pecahkan, dia adalah begini. Lala. Kalau kita pecahkan semualah. Semua kita pecahkan. Okay. Asalnya dia adalah if'al-lala. If'al-lala. Asal dia. Tapi dalam bahasa Arab, bila lam itu bersama, huruf yang sama dan baris yang sama. Huruf dan baris yang sama. Dua-dua kena sama. Maka dia akan digantikan dengan sabdu. Kan? So dia akan jadi begini. If'al-la. So if'al-la bila disebut dengan dengar, sebab bahasa Arab antara perkataan itu dia bukan sahaja diambil kira pada tulisan, dia diambil kira pada pendengaran dan juga sebutan. Arab ambil kira semua. Sebab itu kalau ada sebutan yang susah ditukarkan, betul tak? Betul tak? Ke tak betul? Betul Betul, Ustaz. Sudah ada lalu kan? Betul lah. Kan? Perkataan mudakir dalam Quran kan, surah 54 ayat 17. 54 ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir. Dia berasal daripada apa? Asalnya adalah mudzakir. Asalnya daripada apa? Asalnya dia mengikut wazan ifta'ala. Lain sekali. Ifta'ala asalnya adalah takaro. Ini asal dia, takaro. Takaro. Kalau dia nak jadi ini, takaro yazdakiru iztikaran fahuwa muztakir. Asalnya adalah muztakir. So ini asal dia, muztakir. So muztakir nak sebut senang ke susah? Susah. Muztakir. Zal dan ta dia dekat. Dia dekat. So dimasukkanlah jadi apa? Muzzakir. Akhirnya yang mana muzzakir, zal dengan kaf, zal atas, kaf bawah. Nak sebutnya itu pun susah, ditukar jadi muddakir. Muddakir. Sebab muzzakir yang di zal nipis, sabdu pula lagi, susah nak sebut. Jadilah dia muddakir. Muddakir dan muzzakir. Mana lagi senang nak sebut? Muddakir lebih senang nak sebut. So ditukarkan. Ustaz, kata Yes, tak sir. boleh tukar-tukar huruf ni. Zai dengan dal ni jauh beza Ustaz. Lepas tu Betul. kalau kita jumpa dal macam ni, that means semuanya zai lah tu. Tak. Mahrash dekat. Mahrash dia dekat. Ustaz, dia berkunci Mahrash kan? Dekat-dekat kan? Betul. Dia sebutan yang makhrajnya tu dekat atau makhrajnya tu tukar. jauh beza atas dan bawah, itu kadang-kadang dalam perkataan Arab ditukar. Ditukar. So Arab bukan saja. Apa kita panggil dia Ustaz hukum? Apa dia hukum dia? Dia mutamasil lain ke mutajasil lain ke? Oh, yang itu. Hukum tajuk dia. Saya ingat hukum apa. Risau saya. Dia macam mutamatsilain tu. Dia macam lebih kurang huruf dia. Itu bahasa Arab, dia bukan kira pada tulisan saja, dia kira pada sebutan dan juga pendengaran. Apa yang sebutan susah kadang ditukar. Apa yang dengar tu akan menimbulkan kesalahan, kesalahfahaman, maka akan ditukar. So if'alla ini adalah contoh yang akan menjadikan kesalahan pada pendengaran. Kalau kita dengar, kita akan terbayangkan bentuk perkataan itu berbeza dengan apa yang dimaksudkan dengan sebenarnya. Maka itu yang jadi daripada if'alla sini ditukarkan jadi if'alalla. Supaya nak beritahu ada satu lagi huruf lam kat situ.
Bila dibariskan barulah kita akan so if'allah dan if'alallah, okey, sebutan dengar dan bayangan huruf itu lebih tepat bila disebut dengan if'alallah. So itu yang Ustaz. baru. Ya, saya silakan. Dia Dia jadilah mudakir. Ustaz, dalam Ustaz, dictionary ada dua-dua siapa Ustaz. dan bila benda apa ni pertukaran ni dibuat Ustaz? Pertukaran ni dibuat, ini berlaku pada Arab. Pada Bila? penggunaan Arab. Bila masa Nabi masa Rasam Osmani. Okey, baik. Dan pertukaran ni dibuat bukan pada waktu tulisan Quran. Pertukaran ini berlaku bila Allah turunkan Quran. Masya-Allah. Sebab Allah turunkan Quran, Allah dah tahu dah Arab kalau guna perkataan ni dia akan tukar huruf. So Betul. Quran turun bagi siap pakai dah macam mana yang Arab biasa guna. So waktu turun tu dah memang perkataannya adalah muddakir, bukan muztakir, bukan muzzakir, bukan. Dah memang perkataannya muddakir dah. Dan ia perkara yang dimaklumi bila tengok kepada konteks ayat tersebut. Dan yang lebih daripada itu ialah memang sesuailah pada maksud ayat itu. Kan ayat itu masukkan apa? Surah 54 ayat 17 itu maksudnya apa? Ambil pengajaran. Laqad yassarnal Quran kan. 54 Al-Quran sebagai peringatan dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? yeah. Kan semua sekali. So Allah dah sebutkan dalam itu, dan kami telah memudahkan Quran untuk jadi peringatan dan pengajaran. Tiba-tiba nak sebut tu susah. Punya Allah nak beritahu Quran ni senang. Bukan saja nak ambil pengajaran dan peringatan. Nak sebut pun senang. Buktinya Allah senangkan dah. Sebut muddakir itu tak payah sebut muzzakir. Tak payah juga nak sebut muzzakir. Tak payah sebut. Allah dah mudahkan. So dia semua match, kena pada apa yang nak disampaikan, kena pada penggunaan perkataan yang Allah gunakan. So begitu Quran dia Spot on, sangat Ustaz. Spot on kata orang. betul. Memang tepat. Sebab tu kalihlah kok mana nak cik salah ataupun susah pun dia takkan jumpa punya. Kan. Ini saya kongsikan. Kalau kita lihat pada kitab dia tulis sini muddakir, isim fa'il, mazid, khumasi. So dia 3 plus 2. Dia jadi 5, khumasi. Wazan dia apa? Bab dia ifta'ala. Min maddah daripada root word zakara. Ini dia punya root word dia. Zal kafra. Salah. Keluar pula dia. Okay. Zal kafra muzakkar nakirah majrur. So ini dia punya root dia, zal kafra. Itu perubahan yang berlaku. Dal dengan ta tu dekat-dekat. Nasib baik dia tak masuk to ya Ustaz. Oh, Jadi juga kan. betul. Ada tak ta yang ditukar dalam Quran? Ada. Ada. Dia tukar kepada ta ke apa? Dia ta macam ifta'ala tapi selepas tu ta. Ta, to. Ta dan juga to kan susah nak sebut. Ta, to. Dia hampir. Ta, to, dot. So ditukar jadi daripada ta ditukar menjadi sama ada to dia masukkan sekali ataupun ditukar menjadi huruf sod. Ditukar. Itu Kalimah apa Ustaz? contoh perkataan ittaja'a. Perkataan contoh Dan dia tak sebut Ustaz kalimah huruf tu. Kadang dihadap kan. kita lihat, saya try tengok sekejap. Perkataan dalam Quran saya tak jumpa, dia tak ada perkataan tu exactly. Saya try cari perkataan satu lagi. Okay. Okay, tak ada. Ittaja'a. Satu lagi perkataannya saya tengok dalam Quran. Nanti saya sharekan, insyaAllah.
Tu Ustaz share dalam group. Huruf yang lain. Nanti saya share. Okay. Baik, itma'nantum. Okay. So balik pada itma'nantum tadi. Kenapa dia asalnya daripada itma'anna, hamzah tu ada baris, sekarang dia dah jadi sukun pula. Kerana asal dia sama tadi. Asalnya adalah ni asal dia. Asal adalah itma'nana. Ini asal dia. So bila ada dua huruf yang sama, baris yang sama, dia kena diapakan? Dia kena disabdukan. So jadilah bunyinya macam ni. Itma kan. Itma, ini nun sabdu baris atas nak bunyikan macam mana? Tak boleh bunyikan lah. Sebab ni itma takkan nak nah, tak boleh. So itu yang ditukar, jadinya bunyi jadi apa? Itma'anna. So itulah asal itma'anna. Lepas tu bila dipecahkan balik, dia akan balik ke asal lah. Itma'nana ni lah. Itma'nana. So dimasukkanlah tum, jadilah itma'nantum. Itu dia punya asal dia. Baik. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Liyatma'inna. Yang kita potong lam yang berada di depan tu tinggallah yatma'inna. Ini lam yang kita belajar dulu, lam yang menunjukkan kepada tujuan. So dia akan merubah sikitlah baris yang ada. So yatma'inna, tanda yang ada apa? Kita ada ya di awal perkataan sebagai tanda untuk fi'il Mudhari. Okay, baik. So nak cari ruwet, buat apa? Buang tanda. So buanglah huruf ya tu. Tinggallah ta, mim, hamzah, nun. Baik, ada tak mula huruf dengan huruf ta sukun? Tak ada. So nak buat apa? Tambahlah ada hamzah wasal kat depan. Asalnya jadilah itma'an. Nah. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Sama. Potong waw, kita ada ta kat depan, dia adalah fi'il mudhari'. Cari root word, kita buang dia punya tanda, buang ta, tinggallah ta, mim, hamzah, nun dan tambahkan alif, dia dapatlah dia punya wazan dia, itma'an. Nah. Baik, perkataan yang kedua yang ada digunakan dalam Quran ikut rubai mazid. Taksya'iru. Baik, taksya'iru, tanda yang ada ta di awal perkataan. Rubai berdepan, kategorinya mudhari'. Baik. Nak cari word, buat apa? Buanglah tanda, buang ta, tinggal qaf, shin, ain, ra. Qaf sukun, nak kena buat apa? Tambah alif, hamzah wasal. So jadilah iqsya'arra. Iqsya'arra mengikut wazan if'alallah. Iqsya'arra if'alallah. Baik. So ini dua sahaja perkataan dalam Quran yang guna wazan ini. Yang guna wazan rubai mazid. Ini je. Mazid yang satu, ada 3 contoh tadi, ini satu saja yang digunakan dalam Al-Quran dan perkataannya perkataan kita familiar. Perkataan itma'anna kan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub kan. Tatma'innu, jadi tenang. So ini satu perkataannya yang kita sangat familiar, dan satu lagi perkataannya ialah taksya'iru. Dua ini sahaja yang ada digunakan dalam Al-Quran. Ustaz, lagi satu kita dah Az-Zumar 45. Surah Az-Zumar ayat ke-45. Ya. Isma'azzat. Surah Az-Zumar ayat yang ke-45. Sebenarnya besar sikit. Baik, Ishma'azzat. Baik, Ishma'azzat. Apakah tanda yang ada? Tanda Zat tu tak adalah, zat tu domir kan. Ta sukun akhir perkataan. Okey, so kategorinya ialah fi'il madhi. Nak cari dua, buat apa? Buang tanda, so buang ta. Apa yang tinggal?
Ishma'azza. Ishma'azza dia ikut mana-mana pattern tak? If If alala. If alalla. If alalla. Maksud ishma'azza if alalla. Ya, ishma'azza. Betul masuk. Saya dah bagi dalam contoh tadi, saya tak masuk dalam Quran. Patutlah saya tak masukkan. Jazakallahu khairah. okay. Saya bagi dia dalam contoh kita, tapi saya tak masukkan dalam ayat. Ya Allah. Okay. Atas ni tadi kan ada Ishma'azza kat sini. Ni. Contoh kita buat tadi tu. Betul Ustaz. Okay. Saya terlepas pandang. Jazakallahu khairah. Haji Ses. Ishma'azza. So, Sebab tak nampak dia punya ta tu. Isma'azza je. so itma'anna, iksya'arra dan juga ma'azza. 3 yang ada. Silakan. Ustaz, Nak tanya Ustaz. Okey. Macam mana kita nak membezakan kalau dalam ayat yang Ustaz beri ni, liyatma'inna dengan tatma'inna tu sama ada dia nun tu nun taukid sakilah dengan nun tu nun sebahagian daripada perkataan dia tu. Macam Baik. kata dalam 2260 dengan 5113 ni, yang kada yang kalau saya ingat nun yang kat 22260 tu dia menjadi nun taukid sakilah. Tapi yang macam 5113 ni dia sebab dia tidak ada lam dekat depan dia tu. Jadi saya mungkin ingat dia sebagai wazan. 5113 tu apakah perkataannya? Dia jadi Tatma'inna. tatma'inna. Dia tidak ada Tatma'inna, okey. Kat sini, okey. Okey, baik. Okey, macam ni kita nak tahu sebab nun yang bersabdu di belakang ini juga adalah nun taukid. Kita pelajari sebelum ni. Baik. So okey. Yang pertama kita buat step kita. Pertama step kita apa? Potong. Potong. Betul. Baik, yang kedua tanda. Tanda. Okey. So contoh kita jumpa perkataan, kita ambil mana yang susah sikit, tatma'inna lah. Tatma'inna mungkin boleh agak kan. Tatma'inna. Kita jumpa ta awal perkataan, tapi kat belakang sepatutnya ada baris depan. Barulah cukup tanda untuk fi'il mudhari'. So sekarang tak cukup, ta je ada kat depan. Okey. Tapi setakat pengalaman kita tahu ada nanti perubahan yang akan jadikan baris belakang tu tak ada. Tapi tak apa, kita ambil setakat apa yang ada. So ta ada, belakang tak ada. So ada kemungkinan fi'il mudhari' tapi kita hold dulu. Okey. Kemudian kita tengok kat belakang ni ada nun sabdu. Nun yang bersabdu. Dan nun sabdu ini setakat yang kita dah ambil dia adalah nun taukid. Okey. So kita nak potong. Boleh tak potong? Kalau kita beragam pasti adalah nun taukid. Tak hilang mana. Boleh tak potong? Boleh. Boleh. Katakan kita tak tahu, kita baru nak daripada mula. So saya tak tahu dia boleh potong ke tak. So kita potong je dulu. Tetapi kita dah sebutkan apa sahaja yang kita potong, kita kena buat apa? Kita kena pastikan. Kita kena ada justification dia lah. Kenapa kita potong? Okey, saya kata saya potong nun ini sebab saya rasa dia adalah nun taukid. Okey, dah ada point. So adakah pasti? Saya tak pasti dia adalah nun taukid. So nak buat apa untuk pastikan? Tengok makna. Tengok dalam terjemahan. Nak cari perkataan apa? Sesungguhnya. So kalau taukid, cari perkataan yang berbentuk taukid lah. Sama ada perkataan tu pasti, benar-benar. Kan? Itu perkataan yang membawa makna taukid. So buka dalam perkataan tatma'innu dan cari terjemahan perkata, ada tak perkataan pasti ataupun benar-benar. So kalau ada, ya betul, ini adalah nun taukid, kita boleh potong, asingkan dia. Tapi kalau tak ada, nak buat apa? Kita hold dulu. Maksudnya kita tak boleh potong dia lah. Dia bukan nun taukid dan dia adalah sebahagian daripada perkataan. Ustaz, Biar saya. Kalau lazimnya kalau kita observe, selalu dia yang nun sabdu tu selalu dia taukid yang kedua, selalu dia double taukid. So maknanya sebelum tu ada lagi nun taukid. Inna bla 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 bla, lepas tu ada lagi. Betul. 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 Selalunya dalam Quran kalau nun taukid dia mesti akan datang sebelum tu ada satu huruf taukid lain minimum. Dia akan datang satu huruf taukid yang lain. So itu salah satu tanda juga yang boleh kita perhatikan. Dan sebenarnya nun yang boleh kita perhatikan betul.
Kak Nya nak tanya apa tadi Kak Nya? So, Saya wow tu bukan wow sumpah lah kan? bukan. Tengok mana ni? Bukan. So untuk bahagian yang masuk kita gunakan apa tools yang kita ada kan. Kalau kita membaca tu dengan kita ada ilmu bahasa Arab sikit, kita mudah sikit lah kan nak dapat tangkap. Tapi kalau kita baca tu dengan macam saya makna tak tahu, bahasa Arab kita pun tak berapa tahu, so kita guna tools yang ada. Tools yang ada apa? Paling mudah adalah Quran terjemahan. So maklumat kita dah ada, kita matchkan dengan Quran terjemahan. Untuk apa yang kita tahu. So kalau kita sebutkan ini adalah huruf taukid, kita cari dalam tu ada tak terjemahan yang berbentuk taukid, terjemahan perkata. Terjemahan perkata Macam bagi saya, baik. saya ingat 260 tu dia dah bala tu dah PL membatalkan, dan tu walakin bagi saya itu dah memang dia nak mentaukidkan lagi. Jadi bagi saya sekali pandang saya akan nun ni, saya tak pernah terfikir dia akan jadi daripada PL sulasi Rubai Mazid. Betul. Saya akan ingat dia sebagai nun taukid sakilah. Betul. Sebab dia dah ada dua ni, saya walaupun dia tidak ada apa inna ke, tapi ini menafikan dan yang ini walakin, jadi menegaskan lagi. Jadi saya sekali pandang saya memang yang ini mungkin saya memang tak adalah sebab dia tidak ada yang nak membawakan saya fikir dia jadi non-taukid sakilah. Yang ini senang sikit. Saya akan rasa ini mungkin jadi fi'il mazid. Tapi yang ini saya sebab walakin bala ni, jadi saya akan terfikir yang itu. Betul, setuju. Betul, setuju. Lam tu saya boleh nampak. Lam tu tahu Saya boleh nampak. Kan itu yang sebab saya tu bagi saya itu yang saya memang benda yang ini yang saya akan kita dah tak pasti sangat Ustaz kan, kita tahu sikit-sikit je, jadi kita nak menentukan benda ni, ini yang datang. Kalau Ustaz boleh beri saya satu cara untuk saya mungkin bila Ustaz kata kita potong lah, kita potong ni, memang kita potong, tapi dia ada nun sakilah, hafifah, jadi dia masih lagi boleh ada, kalau buang satu lah ni kan daripada syiddah ni, ada lagi nun kekal kat situ. Jadi saya tak ni, tapi macam 511 ni saya tak ada masalah. Okey lah, mudah kan. Betul. Saya faham, saya nampak betul. Perkataan bala dan walakin juga memang tak pelik kalau selepas tu datang perkataan yang berbentuk taukid. Betul. Lam tu Ustaz dah ada tu. Nak membezakannya itulah satu perkataan yang ada di situ sama ada huruf taukid yang lain kan selalunya, dan lam di sini ini lam dia adalah lam taklil. Betul, lam ta'lil yang menunjukkan kepada tujuan. Kalau lam yang taukid, sebenarnya lam itu adalah berbaris atas. Tadi kan langkai tu. Ya. Taklil. Tak. Menunjukkan kepada. Dengan walakin tu dia mentaukidkan lagi ke Ustaz? Dia betul, dari sudut makna betul. Bala ni dia ada membawa makna taukid dan juga lakin juga ada juga maksud taukid juga, betul. Bala menunjukkan penegasan, lakin dia nak menunjukkan perkara yang sebaliknya kalau lihat pada penggunaannya lah. Kadang-kadang bala ni pengesahan ni Ustaz, kadang pengesahan. Betul. Bala yang lebih dekat atau boleh kerap digunakan untuk penegasan dan pengesahan. Lakin untuk nak menyangkal apa yang disebutkan sebelum tu. Sebelum tu. Jadi kan Ustaz, cara kita nak mengingatkan maknanya bila kita kena force ourselves to remember lah juga. Kalau bila jumpa yatma'in ke tu ada nun syiddah tu, actually that one is part of the word. Betul. Macam juga kita jumpa macam tadi nak tanya juga mudakir tu,
kita kalau kita sekali membahas, kita mungkin bila kita dah belajar kita tahulah sudah berlaku beberapa perubahan kepada tu. Jadi kita kena setiap kali kita jumpa mudakir tu, kita tahu bahawa sebenarnya dia mula pada zakara lah kan, muzakir kan. Jadi ini maknanya ada few words yang kita kena hafal. Betul, And then every time kita jumpa dia, kita tahu bahawa ini bila orang tanya mengapa dia jadi macam ni, kita kata ikut je lah sebab dia dalam menjalani ni, sebab Arab tak suka susah. Kita punya jawab macam tu lah, because just li tashil lah kan. Betul untuk memudahkan, betul. Kalau orang tanya mengapa tak tukar dengan ni, kita tak boleh nak jawab kan, sebab there is no pola macam mana dia bertukar kepada tu. Sekejap kadang-kadang ada masa dia kekalkan zal, kadang-kadang ada masa dia rasa dia nak tukar juga, dia tukar je. Betul. Bila kita jawab dengan orang yang tanya, kita kata alah Pak Arab dia nak suka ikut lidah dia, boleh tak kita cakap macam tu? Boleh je. Tapi tak saintifik lah kan, sebab kita Iyalah. tak saintifik. Tapi Betul. dia orang pun tak saintifik. Kadang-kadang dia orang nak tukar, kadang-kadang dia Tukar je. rasa dia orang tak tukar je kan. Betul. Betul. Macam saya pergi itulah. Waktu sembahyang Jumaat dah masuk awal, masuk dalam dah. Waktu umrah dulu lah kan. Tiba-tiba masuk awal sembahyang Jumaat, anak saya nak buang air. So time dekat waktu nak azan tu lah dia nak buang air. So saya minta lah izin. Cakap saya nak kalau kejap, jadi nak masuk balik. Dia kata boleh. Saya diri dekat dia. Anak saya pergi toilet. Anak saya tak balik, saya nak masuk. Dia kata tak boleh. Dia kata, tadi baru kau kata boleh. So dia satu memang perangai. Dia memang suka tukar ikut suka hati lah. Tapi untuk Al-Quran, cuma kita daripada orang luar, mungkin kita rasa benda tu macam tak sepatutnya lah. Kan? Tapi untuk orang Arab, dia dah menjadi satu perkara yang dimaklumi dah. Nah, dalam diorang yang ada sesetengah, bukan semua tau. Dia ditukar huruf dan pada perkataan yang dah Arab semua maklum. Dia bukan yang dimaklumi pada sesetengah tempat saja, bukan. Yang ditukar itu adalah perkataan yang sudah dimaklumi umum. Contoh, kalau macam sekarang kita ada perkataan-perkataan yang dulu tak digunakan, sekarang dah dimaklumi digunakan. Contohlah kan, walaupun dia tak ada dalam kamus. Contoh perkataan palatau. Ambil satu Ustaz yang paling senang, as-solah. Okay. Dia ada solawat, solah. Dia ada waw kan, tapi kita tak bunyi waw pun. Saya tulisan. Saya tengok ejaan dia. So itu bukan saya boleh bagi contoh. Contoh perkataan, saya ambil contoh bahasa Melayu lah. Perkataan palatau. Okay. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Tapi bila digunakan, dia orang sudah tahu, kita semua dah tahu dah apa yang dimasukkan dengan itu. Ataupun bila kita tukar perkataan kita sendiri, yang mana kalau orang luar dengar, dia tak tahu. Contoh, kalau kita kata nak pergi mana? Kita kata nak pergi mana? Orang yang belajar bahasa, dia dapat tangkap tak? Nak pergi mana? Tak dapat tangkap. Tapi kita tahu dia adalah apa? Hendak pergi mana? Kita tahu pergi itu adalah pergi. Kita tak kata pergi, kata pergi. Nak pergi mana? Kan? So dia perkataan yang tak formal, tapi sudah dimaklumi. Sebutlah dekat mana-mana pun, orang Malaysia boleh tahu dah apa maksud ayat tersebut. So bentuk perkataan yang begitu yang ditukar, dan Quran masukkan dalam Quran. Dia bukan bentuk pertukaran yang tak dimaklumi. Cuma untuk kita orang luar yang belajar bahasa tu, kita rasa macam kenapa tukar kan? Macam kalau kata Bangla dengar kita cakap kan, ada perkataan ni macam kenapa? Kalau dia belajar formal bahasa Melayu, kemudian dia dengar kita cakap kan, kita rasa macam kenapa tukar-tukar? Bahasa tu macam lain. Kan, lepas tu cakaplah mana, kenapa cakap mana? Kan, kalau dengar lagi cakap mano, lagilah dah pelik pula kan lagi kan. So dia bentuk perubahan yang umum diketahui. So itu yang Quran gunakan, dia bukan bentuk perubahan yang tidak dimaklumi, cuma dia asing pada kita sebab kita bukan orang Arab. Itu sahaja. Okay, baik. Wallahu alam, saya Sorry Ustaz. Boleh ghostan sikit pasal yang asal mudakir dia Ustaz. Saya nak screenshot. Boleh saya salingkan minggu depan sebab saya pukul 10.30 ada solat jenazah. Dengan awak minta maaf. Saya minta izin. Wallahu ta'ala alam. Nanti Aziza tolong ingatkan saya akan kongsikan pada minggu hadapan. Tolong tuliskan kat grup terus supaya saya boleh carikan juga beberapa perkataan yang lain yang Quran gunakan yang hurufnya itu ditukar.
So saya ingat. Ya, Aku qauli hadza jazakallah. astagfirullah azim li wa lakum jazakumullahu khairan semua. Doakan masih pada pagi mudah Allah sebagai amal yang soleh. Insya-Allah itu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum.